bagi pilihan setan. Nama apa setan kan, dia ada engkar kan, dia dah sombong bongkak setan. Allah pun benci dengan dia, maka kita tak akan bagi peluang dengan dia. Maka dia peluang yang dia ada hanya satu, atau kena keluar. Makin jegik kat aku, cik takut aku. Memang sebelum ni dah ada masalah ke tak? Masalah pelik-pelik ni. Tahun lagi. Tapi lepas kali untuk jaga dia tak ada nak semayang. Jangan. Sebab benda-benda ni memang matlamat dia nak ajak kita pergi neraka. Takkan buat alasan jaga anak sampai tak semayang. Tu berjayalah dia. Berjayalah dia. Anak nak semayang, anak menangis, biar dia nangis. Semayang. Biar dia nangis. Semua tu syaitan semua. Masalah tak akan selesai pun kalau kita jaga. Kan, malah lagi teruk bila tak ada keberkatan. Berjayalah dia. Matlamat dia yang tu je syaitan ni. Kan? Dia nak bagi kita iman rosak. Nah, sayanglah anak ni berkat, anak ni bersih elok. Tak semayang. Lepas ni kena semayang no. Apa jadi pun semayang. Dia nak teriak kan, biar dia duduk sebelah tu, biar dia teriak. Tak boleh. Kesian kat dia ni, comel ni. Alah, comelnya anak kan. Kan? Dah semayang lah lepas ni. Masuk waktunya azan, bila dengar azan masuk waktunya semayang. Jangan biar setan ambil peluang. Bahaya sangat. Jadi bila kita ada peluang berkomunikasi kan dengan pesakit, tanya, hang ni jin ke setan ni? Hang jin jenis apa ni? Yang ketegak sangat, samsing sangat ni. Dia letak kaki atas meja ni, duduk sembang je, tiba-tiba dia letak kaki atas meja macam cowboy, samsing ni kata ni. Hang jin bangsa apa? Dia geleng pada. Loh. Kalau orang beriman, sebab budak tu budak perempuan kan, orang Melayu, takkanlah duk sembang lah elok, tak ada hormat langsung letak kaki halal kat kita kan. Kata hang ni confirm jin samsing hang ni. Dia geleng kepala. Lepas tu, hang setan lah, kita nak marah. Dia memang kena cakap macam mana buat tu, dia tak boleh lembut-lembut. Hang setan lah. Dia pun angguk. Itu hang setan rupanya. Pasal apa hang kacau anak aku ni? Dia tu engineer, umur 26, perempuan. Aku nak heret dia duduk dengan aku dalam neraka. Nampak? Jelas dia beritahu. Aku nak bawa dia duduk dengan aku dalam neraka. Kata mana boleh? Kita ada kalimah yang mulia. Dalam diri kami ni ada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami tak akan pergi neraka punya. Kami tak mau pergi neraka. Mengamuk dia. Ada asal ke? Sebenarnya percakapan saya tadi bukan kita cakap kita aja. Kita nak hinakan dia sebenarnya. Jadi kalau duk rasa tu kita risau juga. Dah lah mata duk jegik kat aku. Kemarin seorang orang kulim jegik macam tu. Jegik lah. Minggu lepas orang kulim juga. Sengit habis pintu saya tengok, tak boleh nak tutup lah. Dia terajang. Nasib baik tak pecah cermin ni. Tapi kita tak kalah. Kita sebaik-baik kejadian manusia paling mulia. Mana boleh kita nak kalah dengan jin? Mana boleh kita kalah dengan setan? Tapi tiba-tiba bila dapat anak tak mau sembahyang. Kita nak dakwah jin, tak boleh. Tak boleh nak dakwah dia. Dia tak, aku tak ajak engkau pun. Mana bukti tak aku ajak kau? Sudahlah kita. Kan? Lepas sembahyang nak? Jangan tinggal nak? InsyaAllah lah, masuk waktu dia sembahyang. Jangan bagi peluang. Kesian kat anak. Anak bersih elok dah. Baik. Sekali lagi nak bagi. Sebab kalau dia setan tak ada pilihan. Pilihan satu kena keluar. Kalau tidak kita bakar. Kalau jin, sejahat-jahat jin pun kita kena bagi peluang lah. Sebab dia ada peluang untuk masuk Islam. Jadi kita bagi peluang lah. Masuklah Islam dulu. Jin lah. Mau ke tak mau? Saja nak test tengok. Kalau jin akan dia jawab tu. Tak mau. Macam kemarin tak mau, ada sekok tu tak mau. Tak mau tak apa. Tak mau aku bakar. Nah.
Kita tak mau buang masa kan. Percakapan saya sebenarnya adalah untuk puak-puak jin tu. Walaupun nampak cakap biasa kan, tapi dia ada kesan. Jin dengar, sebab jin dengar. Okey, pertama aku bagi peluang hang jin hang masuk Islam lah kalau hang bukan jin Islam. Masuk Islam, lepas tu hang pi kat masjid 5 waktu semayang dekat masjid, belajar dengan tu imam, belajar dengan ustaz. Hampa pun ada ustaz juga. Kan? Yang penting masuk waktu kena pergi masjid. Kalau nak masuk Islam. Kalau tak mau Islam, ambil pilihan kedua jin iaitu hang baliklah pada sarang hang. Ni bukan tempat hang. Hang baliklah kampung hang, sarang hang, ataupun hang balik kepada orang yang hantar hang. Kami tak mau tahulah siapa yang hantar hang. Yang hantar hang tu kami tak mau tahulah. Itulah tuan hang sebenarnya. Ni bukan tuan hang. Jadi hang balik duduk dengan dia. Kalau hang tak boleh balik duduk dengan dia, hang balik duduk dengan anak bini dia. Ya, ada main kacau anak cucu aku bawah. Kasar. Tapi kena cakap macam tu, jangan duduk rasa hati. Tak apa. Tak apa, tapi hang jangan duduk jegik kat aku risau. Besok buat lah sebelum ni. Dia bahagian santau. Dia kata ada saka arwah tuk lah ya. Saya tak mau cerita pasal tok ke ayah ke tok wan ke tok nek ke. Pasal depa duduk dalam kubur tu, tok nek kita tu. Bila pi bubat dengan orang, ni saka tok nek hang ni, tok nek hang dulu tok bidan masyhur, tak mau. Duk bersangka buruk dengan tok nek kita. Dia biar pilah dia duduk dalam kubur tu. Kita settle kita ni. Jin saka ke santau ke sihir ke semua tu dia guna jin. Yang penting kita tangkap jin tu, kita bakar. Itu je. Itulah. Saya tak suka guna kaedah tu. Duk cerita kata Tok Nek lah, Tok Wan hang dulu ni panglima besar, dia ada sako. Dah Tok Wan kita tu, orang kata orang kuat ibadat ke apa ke, bila anak cucu duk entam macam dia, nanya dia. Kan? Jadi mulai hari ni Kak delete. Tak ada saka apa Tak ada saka-saka Tok Wan, Tok Nek ke, tak ada. Kak delete daripada otak Kak. Tu masalah dia. Walaupun benda tu memang wujud, sebab Tok Wan kita, Tok Wan apa ni, ada orang dulu ambil jin buat peneman, buat jadi kuat untuk jaga kawasan, jaga ladang dan sebagainya, jaga binatang dan sebagainya. Tak apalah, itu urusan dia lah, dia dah mati dah. Yang penting jin ni dia lambat mati, dia ikut, dia nak ikut, dia ikut dan dia nak masuk kat siapa-siapa pun. Jadi bagi saya tak pernah cerita Tok Hang ni ada Tok Hang dulu bidan ke. Persoalan dia, macam mana hang tahu kita ni saka tok dia? Di situ kita boleh syak. Bermakna orang yang merawat tu tak kira lah ustaz ke tok bomo ke, bermakna dia ada jin. Melainkan jin yang cakap. Kita tanya dia, hang dari mana ni? Aku Tok Nek dia. Ni cucu aku. Tak apa bro, kita tahu hang saka Tok Nek tak apa. Tapi tiba-tiba bagi tahu macam tu, bermakna ustaz tu ada jin. Minta maaf kalau kasar. Barang siapa merawat menggunakan jin, dia bukan rawatan Islam. Dia bukan rawatan Islam. Kita kena pegang benda ni. Jangan kita merawat dengan kita dengan Nabi pesan jangan rawat menggunakan perkara yang haram kan. Bila guna jin tak boleh. Apa alasan pun tak boleh. Kami dah buat keputusan seminar dulu waktu dengan arwah Dr. Harundin dekat UM dulu, seminar dulu. Dengan seluruh lah kita kumpul, Ustaz Syarhan, Ustaz Ismail Kamus, Ustaz semualah kumpul situ buat keputusan. Perawat yang menggunakan jin, dia bukan rawatan Islam. Sebab kita tak mau bawa manusia, kita tak mau bawa umat ni kepada makhluk, mensyirikkan Allah, kita tak mau. Walaupun memanglah nampak hebat, kan? Nampak hebat lah, tu dia boleh tangkap lah, macam-macam. Tak, kita tak mau. Jadi keputusan tu jelas, seminar tu jelas. Waktu kita buat dekat UM dulu. Jadi kalau tak mau juga kita bakar. Kalau ada. Jadi minta, kalau Kak rasa kalau tu suruh dia main, kita nak sembang, betul ke? Kalau dia ada, suruh dia main. Jin tu lah.
Tok Nek kita dah mati dah lah kan. Hak jin, kata hak jin Tok Nek tu mai sini. Betul ke hang jin Tok Nek aku? Jin ni penipu, tak boleh percaya. Jadi kita manusia pula pergi duk ambil dia buat sahabat kita. Tak boleh. Tak boleh. Boleh kan? Jadi jangan terkesan. Baik. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa sesungguhnya tidak ada solat sunat yang Nabi begitu mengambil berat untuk menunaikannya lebih daripada 2 rakaat sebelum fardu subuh. Sesungguhnya tidak ada solat sunat yang Nabi begitu mengambil berat untuk menunaikannya lebih daripada 2 rakaat sebelum fardu subuh. Ada rasa apa tak? Ada rasa apa kan? Pening lagi. Pening. Kalau kan nak muntah, kat muntah je. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi setiap sesuatu ada puncak, yakni yang merupakan tempat yang paling tinggi. Dan puncak bagi Al-Quran ialah suratul Baqarah. Dalamnya terdapat satu ayat yang merupakan penghulu bagi seluruh ayat Al-Quran, iaitu ayat Al-Kursi. Iaitu ayat Kursi. Sayyidina Iyad bin Himar daripada Bani Mujashi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, Allah SWT telah wahyukan kepadaku bahawa hendaklah kamu semua bertawaduk sebegitu rupa sehingga tiada seorang pun yang menyombongkan diri ke atas orang lain dan tiada seorang pun yang menzalimi orang lain. Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, perkara terakhir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada saya ketika saya sudah meletakkan kaki di atas pemijak kaki pada tunggangan, wahai Muaz bin Jabal, perelokkanlah akhlak kamu kepada manusia. Perelokkanlah akhlak kamu kepada manusia. Hadza Imam Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa telah sampai kepada beliau hadis Nabi, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling aku kasihi dan yang paling hampir kepadaku pada hari kiamat ialah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga Allah Taala bagi taufik hidayah untuk kita ada keperluan kita amal dan sampaikan. Insya-Allah. Jangan masuk no. Tak apa duduk tak apa. Duduk. Duduk. Ni lapi kan? Lapi kan? Duduk. Dari sini orang lapi kan? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Alladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Qala Musa ma ji'tum bihis
Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bismillah masyaallah. Bismillah masyaallah. Bismillah masyaallah. Alhamdulillah. Mana? Okey kan? Ada apa tak? Tak ada. Wah pun. Okey ke? Ada rasa apa ke? Tak tahu, tanya dia. Lemah badan. Dia ada banyak jenis mana ni? Ada jenis ketegak, ada jenis jam, ada jenis ganas. Jadi kadang-kadang bila nak mai sini dia tak mai. Benda hidup kan. Dia tahu nak mai sini memang kita bakar. InsyaAllah terbakar. Macam mana hantar dia terbakar? Saya tanya orang hak nampak. Ada orang yang Allah anugerah boleh nampak alam jin. Ramai dah duk mai sini, beberapa orang duk mai tu. Memang dia bagi tahu memang terbakar. Jadi bila terbakar ni urusan dia dengan Allah lah. Sama ada dia mati ke, dia cedera ke, itu urusan dia. Yang penting dia kena keluar. Gitu. Ramai 2-3 minggu lepas pun ada ramai 2 orang yang boleh nampak alam jin ni. Mereka boleh nampak lah, mereka boleh terang, mereka boleh cerita lah. Kata, bila saya tanya, bila mereka mengaku mereka boleh nampak jin, saya tanya lah, dalam diri saya ada tak jin? Sebab saya demi Allah, saya tak ambil jin sebagai pembantu saya, khadam saya kata tak. Mereka pun tengok, tak ada Ustaz, tak ada. Alhamdulillah. 2 orang, mak dengan anak. Dalam kedai saya ada tak? Tak ada Ustaz. Dekat luar ada tak? Kalau banyak Ustaz, macam tu. Itulah banyak dah untuk mai. Yang mai sini yang mereka minta tolong kita doa untuk tutup kan. Tapi sebelum nak tutup kita tanyalah dulu. Kita tanyalah dulu. Ramai dah alhamdulillah. Takkan ni tak ada. Jadi kalau rasa risau bimbang, saya syok belilah. Beli dah, jadi kak bawa pergi mana-mana. Kalau kak pergi kerja ke apa mana, bawa lembek kan. Bila kak rasa pelik je, kak spray 3 jam 4 jam sekali kak spray. Biar dalam saya doa siap dah. Doa siap dah. Supaya jangan bagi dia ada peluang duduk kat mana-mana. Biar dia masuk dalam darah kita. Biar madu dan sauda ni ada dalam darah kita tu, dia tak ada peluang lah. Dalam tu yang sama dia buat kerja untuk bakar sarang dan sebagainya untuk halau. Dan bila dia keluar dia nak masuk tak boleh lah sebab benteng dah ada. Sehinggalah dia tu mati ke, sehinggalah dia tu pindah ke. Itulah. Yang penting kita bagi tahu jelas kita tak mau dengan dia. Gitu. Okey kak okey kak sekarang ni? Okey dah. Tak apa dah. Hubungan dengan abang okey ke? Okey. Kadang-kadang rasa nak marah tak? Kan nak tu kita tak mau. Berangin tak menentu orang kata kan. Letih aku, berangin tak menentu. Macam tu. Sebenarnya kadang memang peranan dia nak bagi kita gaduh-gaduh suami isteri, bagi kita cerai-berai. Akhir sekali anak jadi mangsa. Saya buat terajang anak, padahal marah kat suami. Itu masalah dia. Tu peran jahat aja. Jahat. Memang dia nak kita bunuh orang, dia nak kita seksa orang. Tapi sebenarnya nanyalah dia. Kan? Kita marah dengan dia, kita katuk dia, kita terajang dia sebab apa? Sebab dia terajang anak. Hakikatnya dia dah dipengaruhi oleh jin. Jadi kena selesaikan benda ni.
Lepas sampai satu peringkat nanti kan nak setubuh pun tak mau. Lah ni mau tak setubuh? Kalau abang ajak, berat tak? Tak berat. Maknanya bila dia nak bagi je. Kadang letih tak lagi. Ha. Kadang letih macam nantilah. Oh. Kalau kak kata nanti lah, dia tidur tak lena pula. Lagi tak benda tu bukan payah pun nak pergi selesai. Jadi, gitulah kak. Benda ni dia kesan dia tinggi. Sampai satu peringkat nanti jin pula setubuh dengan kak pula, satu kencor pula. Dia betul tak boleh biar benda ni. Tak boleh biar. Lepas tu saya selalu nasihat, selepas bersama dengan suami kena pergi basuh. Kena pergi basuh. Kita takut dia pula sambung. Jangan main-main benda ni. Lagi pula Islam pun ajak macam tu kan. Tak apalah. Lepas pada tu kita nak hubungan keluarga suami isteri harmoni lah. Tak mau ada gangguan macam gangguan kan. Ni bawa anak seorang. Lagi mau buat tak mau bagi tu kejap letih, letih. Kalau rasa marah macam tu, betul marah anak memang bukan kita apa? Ya dah. Memang sifat kita orang Melayu ni ada sifat pemarah. Kan? Tapi takkanlah sampai budak ni umur berapa? Setahun lebih. Takkanlah sampai kita baling budak kan, marah apa hang manusia apa sampai empuk budak kan. Contoh macam tu kan, itu mesti ada setan dah tu kan, sampai pijak budak nak tahu apa. Paling marah pun takkanlah sampai tak ada akal. Jadi kena cek lah orang macam tu. Maknanya mungkin sifat dia memang macam tu kan. Tapi pasal apa sifat dia jadi macam tu? Takkan orang duk semayang kan, bila dia marah sampai pijak budak umur setahun. Ish, tak logik. Orang semayang tak, biasanya Allah Ta'ala pelihara. Kalau semayang dengan betul lah. Takkanlah sampai buat satu benda yang tak logik akal kan. Ni budak pergi cucuk dengan rokok. Budak kecil-kecil macam ni, dia serekanya budak. Itu setan dah tu. Baling marah. Mengamuk-ngamuk sampai nak pecah rumah kan. Orang semayang apa panggil macam tu. Bermakna dia kena cek lah semayang dia betul ke tak betul. Kalau semayang betul ni, insya-Allah dia boleh kawal. Insya-Allah, sebab Nabi janji dah. Kan semayang ni mencegah kan. Kalau jadi lagi perangai teruk-teruk macam tu, hang ni semayang sah ke tak sah? Hang mandi junub betul tak betul ni? Hang baca Fatihah, niat semayang betul ke? Hang kerti ke tak niat semayang ni? Hang kena cek balik. Bukan saja cek semayang tu, cek balik Fatihahnya, cek balik rukunnya, tahiyatnya, niatnya. Cek balik mandi junub tu. Ada orang kahwin 13 tahun tak reti mandi junub ada. Lepas tu kadang-kadang bila mai sini saya melawak, saya tanya mandi junub reti ke? Bukan nak wajar, bukan nak kena niat, bukan nak kena, tapi kita nak pastikan. Sebab saya minta maaf, bukan saya nak uji, bukan saya nak cek kelemahan. Berapa kali abang tanya, cik mandi junub niat macam mana? Berapa kali sama kahwin ni? Tak pernah, kata je. Tak pernah. Tu yang kadang-kadang bini tak reti mandi junub pada. Yang paling teruk, laki pun tak reti. Niat mandi junub. Jadi sebagai contoh kan, apa ini? Nama itu raf'al hadasil akbar raka'ataini lillahi ta'ala. Sedap tak? Betul tak hasil niat tadi? Nama itu raf'al hadasil akbar raka'ataini lillahi ta'ala. Salah sat. Kak betul tak betul? Macam bahasa Melayu. Dah lah, maknanya niat, lafaz niat tadi saya tadi betul tak? Tak tahu. Kalau dengar bahasa Arab tu betul kan? Saja aku mandi hadas besar, nama itu raf'al hadasil akbar kan?
Nah, itu rafa'al hadasil akbar rakaat ini lillahi ta'ala. Saja kemandi hadas besar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dengar, sedapnya Ustaz ni hebat. Tapi ada rakaat ini mandi junub mana ada 2 rakaat. Baru faham, baru. Contoh. Jadi betul dia kata al-lahad tu lafaz saja. Betul. Depa jangan main lafaz. Lafaz tu dia pergi ke hati tu. Daripada lafaz tu akan terdetik di hati. Kan? Jadi dah kenal lah. Ya. Tak pernah lagi tanya mandi junub. Tahu tak tahu no? Kebanyakan orang lelaki jarang lah nak tanya, nak cek. Dah cek sekali dia jegi balik. Kan? Jadi benda-benda macam ni lah menjadi laluan untuk syaitan masuk. Okey. Kalau Kak malam tu nak jadi cerita abang apa atau hantu apa masuk dalam kepala dia, malam tu 3 kali dia belasah hanya malam tu. Berapa kali Kak nak mandi wajib malam tu? Satu, orang mana takut. 1 ke 3? Kalau 3 kali setubuh malam tu. 1 kali. Tu dah. Sudahlah kita. Sudahlah. Kalau 3 kali setubuh, 3 kali setubuh berapa kali nak mandi? 3 kali. Duduk. Sebab sekali tu. Sudahlah kita. Padahal saya gempak. Sudahlah kita. Dia dobah. Tadi dia jadi betul dah. Sekali kot kan. Tapi pasal ada kot, kita pun degil balik. Sudahlah kita. 3 kali. Masuk jalan mulut. Dia pun ubah dah pendirian dia. 3 kali. Dia kena jelas, 14 kali pun kalau subuh malam tu mandi sekali je. Mandi sekali je. Dia no kecut. Kalau 3 kali mandi. Saya seronok usik orang macam tu. Niatnya untuk sebab kita mengaji bab ni zaman sekolah kebangsaan dulu ni. Lepas tu celup sikit-sikit sekolah menengah, celup sikit-sikit tu pun kadang-kadang tak faham apa pun. Lepas tu dok lah tak mengaji lah. Itu kena jelas. Baik, mulai hari ni Kak kena janji dengan saya. Bila masuk waktu azan aja, abang pergi masjid. Cek ke tu pergi mayang. Boleh? Dia jemaah dia datang dia seorang-seorang. Macam mana? Dan selalu dia beritahu kat dia datang macam apa dia semayang seorang, dia tak ajak saya jemaah sekali. Tak apalah, lepas dia. Boleh hari ni. Orang lakinya semayang kat masjid. Orang lelaki main kat masjid. Tak boleh masuk masjid. Tak boleh masuk masjid. Tak orang perempuan main kat rumah. Orang lelaki masuk masjid lah. Boleh nak? Kita pakai bantu nak. Tolong mengingat abang. Sunnah Nabi-nya orang lelaki main di masjid. Saya main kat rumah. Mayang. Boleh? Kita azam. Boleh hari ni. Boleh? Alhamdulillah malam lah melawat je. Macam pecah dulu. Jangan. Saya muntah. Jangan. Comel lah dia. Comel tak? Okey. Allah. Okey nah, minta maaf banyak melawat. Dah selesai, tak muntah tak apa, selesai. Simpan untuk orang lain pula. Dia kadang-kadang tak dan. Bersombong mulu. Tak dan. Jadi, nak lagi nak? Boleh? Ada apa lagi Kak? Kak okey Kak tenang Kak. Saya sengaja buat cerita aja nak Kak tenang balik ya. Tak pening dah tadi. Tak pening dah. Alhamdulillah. Sewaktu sebab jin ni dia tipu. Tak percaya macam kemarin orang teriang tu. Duk target isteri dia. Tiba-tiba dia pula. Duk tahan situ. Oh lama sampai dia berhenti teriak lama. Wah muih dah. Lepas tu tak apa lepas tu pasal apa Ustaz? Sebab apa Ustaz? Pasal apa saya ni? Dia pula jadi terkejut pasal apa? Pasal apa saya ni? Dengan hingwihnya, dengan yang betul macam-macam. Tak apalah. Lepas tu saya pun test. Test tengok. Ada ke tak ada ni jin? Kan sebab benda tu boleh keluar masuk kan. Test jadi pula ada, lagi garang pula ada. Lama.
Jadi insya-Allah kan Kak adik bang jangan duk fikir-fikir yang penting takut hanya pada Allah. Harap dan takut hanya pada Allah. Minta hanya pada Allah. Jangan duk harap, jangan duk takut, jangan duk minta dengan makhluk. Makhluk tak boleh bagi manfaat, makhluk tak boleh bagi mudarat. Melainkan musibah aja ada. Kan? Minta pada Allah. Boleh tak minta maaf kalau kasar. Tapi pasal Kak tu mengaku kata Kak ada saka tu, dia kena cakap kasar sikit. Cakap tu bukan cakap berakak sebenarnya. Kita cakap dengan dia lah. Jadi waktu saya baca tadi, Kak rasa lagu mana? Waktu saya baca kat belakang tadi, pegang waktu tadi. Rasa kebal sini. Rasa kebal. Rasa sini demai sini. Rasa tu. Pernah ada lebam-lebam kat badan tak? Masa bujang ni pernah. Benda-benda macam tu yang kita tak mau. Kalau ada mana benda tu ada kenan, tak apalah, selesai. Jadi dah belilah. Beli tak apa. Saya senang je hidup saya. Pelanggan mai kedai saya nak beli tak apa, tak ada paksaan apa-apa. Tak melangsung lah nak kata nak pujuk ke, nak kelentong sampai pelanggan rasa sebab salah ke apa ke. Sebab saya tolong doa je. Saya tak mau janji apa-apa. Kan? Badan? Oh dia? Berapa apa? Tak ada? Tak ada? Tak ada. Tak ada mengkerah apa. Biasanya orang bagi mengkerah tu dia ada jin. Ada mengkerah kan? Tak ada Jadi nak main tadi lawak dengan dia. Main rukiah dia, lelak kita lelak. Oh ya ke? Pasal apa dia jadi mana? Dia buai sangat? Mau lepas gaduh dengan mak dia. Oh, lelak kita yang sangkut. Dia barai, cuma bila dia barai saya jadi banyak simpan. Stres lah, stres. Pakat-pakat ni lah, pakat-pakat. Kan kita baca hadis tadi, sebaik-baik manusia ialah orang yang berakhlak baik kan. Gitulah. Semua orang ada baran, saya pun ada juga, Kak pun ada juga. Cuma kita kontrol. Kita kontrol, kita fikir. Lama tak makan madu tu jadi baran tu. InsyaAllah kalau makan madu tak jadi baran. Dia akan lebih release, dia akan lebih tenang. Kan? Paling tidak pun, paling dia pedak pun marah sangat, dia akan keluar rumah, dia ketinggal gitu ya. Marah sangat tu. Kalau setakat mana dia boleh bertahan, dia duduk diam. Dia marah sangat, dia baling Baling barang tu paling marah tu. Paling tadi tahan lah Ustaz. Tapi baling bukan baling kat anak, bukan baling kat anak. Ini kan baling jauh. Ya lah, empuk-empuk barang lah. Dia nak buat, dia tak mau. Dia baling barang. Tak mudah aja orang kalau baran ni. Bagi dia buat. Pom bagi sedar, Kak pergi pada polis. Senang je hidup ni. Saya dah buat tadi. Tak, saya wakil Kak je nak beritahu dengan dia. Kak beritahu dia tak dengar. Kan? Dia pom bagi sedar, Kak pergi balai polis. Saya kena tampak pukul berapa dah? 14 dah. Lepas tu sorat tu Kak jangan simpan, Kak pergi duduk agama. Buka fail baru. Oh. Buka fail. Nanya aku main hari ni. Saya bagi pihak dia minta maaf. Kan kita kena lama dah melawak. Ni perlu bujang. Itulah minta maaf noh. Jangan lupa hati noh. Lama tak. Tegak kata ni. 3 3 bulan dah tak main period. Tak main bulan, 3 bulan dah. Pasal? Itulah hidup kita, sistem hidup kita akan rosak, akan bercelaru kalau ada buat tu. Settle lah. Dia pun makan. Ni saya anggap macam adik dah ni. Tu yang melawak ni minta maaf. Dia pun bukan dia rancang nak sebut tu, dia terkeluar. Atas tajuk yang kita bincang kan, no? Minta maaf no. Si agak anak ni duduk lah. Nak dapat
Sorang-sorang bini payah pun. Itu. Weh payah. Senang. Bukan senang nak buat seorang. Cumanya kita cek balik pasal apa dia marah. Kan cek balik, kita pakai cek diri sendirilah. Saya pun cek saya no. Saya pun ada masalah juga, semua ada masalah. Kak cek balik sebab Kak cek balik diri Kak, abang cek balik diri abang. Pasal apa benda tu berlaku. Lepas tu pakai istighfar pada Allah lah kalau lah berlaku ni minta maaf dan kita minta maaf, cepat-cepat minta maaf, jangan sombong, jangan bongkak, jangan ego. Kalau kita salah kita minta maaf. Itu je. Dan lepas itu pakai istighfar pada Allah. Kan? No, boleh no? Boleh no? Okey, alhamdulillah. Lagi. Dalam barang. Kena seketui. Lagi lama lagi keluar habis lagi. Tak, kesimpulannya macam tu je. Saya pun bahkan juga. Saya lagi lah, saya kuat main silat. Dulu. Kalau dengar genang silat, kaki gedi. Kalau dengar genang silat, gedi je. Mananya alamak. Sakno.